Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Melaka beribawa pintar jawab bersih, saguduri, saguduri manakam. Sumini huaran mani hau mahai palikum manabila. Syukran mararan huaran intu nama mandi cerita cahap. Tuan-tuan dan puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka Tampil Lestari untuk memberikan pandangan berkaitan dengan integriti dan accountability. Mana-mana pemimpin baik Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, calon bebas putra dan siapa saja yang mahu menjadi pemimpin dan mendapat mandat dalam pilihan raya negeri Melaka maupun pilihan raya umum, pilihan raya yang ke-15. Baik, apa yang kita faham tentang integriti? Saudara, benda basic. Sebab saya melihat dalam viral dalam Facebook dan saya tidak mengambil ataupun menyerang individu ataupun mana-mana calon maupun disebutnya pemimpin, tetapi saya dah sebut daripada awal. Saya akan pantau calon-calon baik Barisan Nasional, Bersatu, PAS dan Pakatan Harapan. Ya, termasuklah DAP, Amanah, UMNO. Baik, saudara, saya nak beritahu begini. Apabila kita mahu melantik pemimpin, yang paling mustahak, yang paling penting pemimpin itu mesti bercakap benar. Tidak kiralah siapa mereka. Saya sebut tadi, saya tidak peduli anda calon Barisan Nasional, UMNO, YB Rauf pun saya teguh, ya, tuan-tuan selalu dengar. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka pun saya teguh selalu, Sulaiman Mat Ali. Kemudiannya Tuan Adli Zahari pun saya teguh. Dan sekarang ni saya terbaca dan saya melihat viral. Bukan saya viralkan, benda tu dah viral lama dah. Ya, baru tadi saya perasan. Terkejutlah saya baca. Tapi saya nak tanya, YB Sofi ni apa jawatan dia sebelum CM Tuan Adli bagi dia yang pertama? Ada tak dia pegang apa-apa jawatan? Ini saya nak sebut tentang integriti, macam mana kita nak handle. Sebab ramai pemimpin ni dia jahil atau kilaf. Saya sebut jahil lah. Kalau benda mudah pun tak boleh faham, saya sebut jahil. Begini ya, bila kita jadi, let's say kita dilantik, memang kita adun ataupun menteri, tapi kita akan ada jawatan-jawatan JLC company. Kita pegang jawatan ketua pengarah-pengarah ataupun ahli majlis yang dipertua dan sebagainya ya. Okey, kalau kita diamanahkan dalam satu organisasi, kita memegang portfolio itu. Apa portfolio YB Sofi ni sebenarnya? Kalau dia diberi satu portfolio, katakan dia attach kepada mana-mana jabatan, kalau dia terlibatlah, kemudiannya isteri dia dilantik atau anak dia dilantik, siapa, itu tak boleh. Salah tu. Macam mana kita cakap pun salah. Kalau kita kata atas komitmen parti, atas apa benda dilantik dan sebagainya, seniority dan sebagainya, dia conflict of interest. Ini saya sebut. Bukan isu pilihan raya tau. Bukan isu pilihan. Memanglah secara betulan, kalau benda ni tak ada election, orang tak tahu. Habis BN teruk, BN buat rasuah macam tu. Saya kan cakap, sekarang ni kita cerita tentang isu case by case. Isu sekarang ni duk cerita tentang benda viral macam ni. Betul tak betul, saya tidak tahu. Tapi saya telah baca kenyataan balas. Saya ni respon daripada kenyataan balas pada YB Sofi tu. Beliau menjawab. Jadi saya baca artikel tu. Jadi bila saya membaca artikel beliau menyatakan isteri beliau berkelayakan dilantik oleh pihak lain kerana sumbangan beliau dalam, saya tidak tahu sama dalam parti ke apa, kekananan dalam parti ke apa benda, tak tahulah dalam amanah dan sebagainya. Tapi apa pun, kita perlu ingat anak, isteri dan sebagainya. Bila kita jadi ketua jabatan atau yang berhormat, menteri dan sebagainya, macam Tun Mahathir lah. Saya tak sebut Tun Mahathir Mr. Clean. Mahathir pun boleh tahan juga, dia punya masalah. Jadi apa Mahathir buat? Memanglah dia bila jadi PM, dia tak galakkan anak dia masuk dalam politik dan sebagainya. Tapi kita tahulah cerita Tun Mahathir dan anak beliau, saya pun tak nak komen lah. Tapi apa pun saya nak sebut di sini tuan-tuan dan puan, ya. Kalau Pakatan Harapan mau menjadi parti yang integrity, accountability, berkarisma, tidak mau korup, tidak mau salah guna kuasa, saya sebutlah memang dalam pakatan pun ada masalah. So, none of us perfect ya. Sebab tu adun penyelaras don lendu. Ini saya selalu tegur Tuan Adli Zahari lah. Macam mana pilih orang ni, sampai korup, SPRM tahan dan sebagainya. Jangan cerita BN UMNO, itu memang diorang punya corruption, kita maklum. Tapi ini pakatan, you Mr. Clean. Dekat mana Mr. Clean-nya? Saya nak tanya. Mr. Clean pakatan. Bukan saya attacking pakatan. Saya seorang yang menjaga semua parti. Saya nak semua parti bersih. Semua parti ada pemimpin baik. You buat satu perkara yang sebenarnya boleh memerangkap diri you, boleh menggugat image dan reputasi you. Baik, saya nak cerita pasal Durian Tunggal. Saya terlanjur tahu cerita tentang YB Sofi ni.
Yang pertama sekali saya melihat Don Durian Tunggal ini Barisan Nasional, sebab undi majoriti yang lepas tu undi tipis, yang menang majoriti, ya. YB Sofi pun dapat tipis kan. Saya dah tengok semua tu, ya. Tetapi saya melihat kelebihan yang ada pada YB Sofi ni adalah dia pernah jadi wakil rakyat di situ. Satu kelebihan. Kemungkinan kalaulah dia bijak, pintar, cerdas, lama dia buat networking dan sebagainya, turun padang, berbaik dengan Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, sudah pasti dia ada kekuatan. Adakah dia buat itu atau tidak? Persoalan yang pertama. Ini masalah YB lah. Saya tak kira lah, bukan YB Sofi saja. Semua YB, BN, PH, PAS dan sebagainya. Kalau ada lah, PAS tak ada di Melaka. DAP. Adakah mereka buat benda ni? Turun padang, menyantuni, selesaikan. So, rakyat akan sayang dia. Tak kisahlah pilihan raya macam mana pun. Orang cakap macam mana pun, rakyat akan undi you. Adakah you buat benda tu? Contoh macam dia. Adakah YB Sofi lakukan? Ya? Yang keduanya, saya melihat dalam isu sekarang ni, Barisan Nasional dia mempunyai calon juga di situ. Semuanya calon BN ni dari segi education saya melihat tidaklah sebaik mana. Kalau tidak silap saya lah. Saya ada cek juga, ya. Kelulusan, takut saya tersilap, cek balik Durian Tunggal macam mana, ya. Tapi apa pun kita tidak tahu sentimen. Sebab bagi harapan saya nak melihat mana-mana pemimpin politik kita nak yang credible, intellectual, yang ada kelulusan ijazah ke atas, ya. Sebab bila dia ada ijazah ke atas, kritikal, dia boleh fikir, ya, macam mana nak menjana idea, nak menulis, nak menyediakan paperwork, proposal dan sebagainya. Tapi adakah ini berlaku, ya? Jadi apa pun saya nak pesan kepada Pakatan Harapan, Tuan Adli Zari, selalulah, sebab apa, bila you all kata Mr. Clean, orang akan tengok tau. You pergi toilet pun orang tengok, ya. You cakap pun orang tengok. Itu sebab you declare you Mr. Clean. That's why lah, kalau you nak sebut BN UMNO ni, memang you sendiri bercakap korup, salah guna kuasa, kita tahulah bila pakatan cakap macam tu. Tapi bila pakatan kata you Mr. Clean, you nak buat yang terbaik, so orang, people are looking at you, your governance, your leadership, isn't it? So I hope that YB Sofi, actually, to tell you the truth, when we talk about integrity, it's all about our rule to make sure that everything in order and very professional, and make sure that it could be our siblings, our family, it could be your wife or husband, your couple, make sure that you don't have anything to do with them that they can influence your decision making, in terms of decision making, or else if you want to let's say there is opportunities and you let your family to hold any position in any federal, state, local government, GLC's company, and that is all about abuse of power or misuse of power. And then we're talking about you don't have integrity at all. Saya bukan cakap YB Sofi saja. Saya tak tahulah apa tafsiran YB Sofi, dan dia kata ini adalah serangan untuk menggugat kepimpinan Tuan Adli Zari dan Pakatan Harapan. Saya sebut case by case. Orang bukan hantam Tuan Adli Zahari ataupun DAP ke PKR. Orang cerita YB Sofi punya mindset pada ketiga itu. Kalau saya jadi, saya nak cakap YB Sofi, kalau saya jadi adun atau ahli parlimen, kalau lah isteri saya ke apa anak saya dah beritahu dah, my family apa semua, kalau saya jadi YB ke apa one day, let's say lah, kalau ada lah rezeki, kita semua cita-cita lah macam YB Sofi dan Tuan Adli lah. Gairah nak jadi CM, nak CM, semua orang ada cita-cita. Bukan you all lah jadi cita-cita, semua orang ada cita-cita, semua orang manusia, Tetapi itu kun fayakun lah, takdir Allah. Apa saya nak sebut di sini adalah, saya sudah declare dan saya tahu integritinya. Jangan minta apa-apa dengan saya, sokong apa semua, sebab saya tahu dan saya tak akan benarkan perkara ini berlaku. Macam itulah. Jadi bila kita sebut, kita jangan salahkan orang, jangan salahkan ini agenda untuk jatuhkan Pakatan Harapan. Dia case by case. Kalau kita buat jenayah, atau kita dalam isu ni, saya tak sebut jenayah, saya sebut contoh semiotik metafor. Semiotik metafor tu adalah maknanya perumpamaan. Kalau kita buat satu kesalahan integriti, maka itu kesalahan kita. Apa pula kaitkan dengan Tuan Adli Zari? Adli Zari itu dia punya masalah dengan DCM, kan? Tapi sepatutnya Adli Zari pun, dia sebagai ketua, dia perlu tahulah setakat mana integriti Tuan Adli Zari ni. Maksudnya, sebagai CM Melaka, sebagai ketua amanah, ketua Pakatan Harapan di negeri Melaka, Tuan Adli ni kena tahulah, sebab macam mana you control satu governance you. You jangan buat budaya macam BN UMNO, bila mereka berkuasa, mereka letak GLC's company, ketua-ketua jabatan, ahli majlis, jawatan kuasa majlis, semua letak orang.
UMNO BN. Ini culture. Ni pakatan pun memang buat benda yang sama. Saya tahu semua tu. So you apa yang you ubah sebenarnya? Mana integritinya? Adakah saya attack YB Sofi? YB Sofi dengar baik-baik ya. Saya cakap you adalah antara kandidat yang bagus. Ya, tetapi you kena di-groom. You kena groom, you kena terima kenyataan saya ni. Sebab apa tau? Sebab you pun tak boleh beza mana satu integrity, mana satu accountability. Salah you punya kenyataan YB. I tell you the truth YB, that is very wrong. Ya, tak boleh. Sebab wife you pakar mana pun, you kena tahu ada ramai lagi pakar dekat Malaysia, dekat Melaka. You buat iklan lah YB. Memang ramai yang pakar daripada wife you. So, sekarang you terperangkap sebab apa tau? You sebagai ketua jabatan ataupun you sebagai YB, you ada kepentingan. Dan you kena ingat, wife tu ada kaitan dengan you. Ya, sebagai serumah bersama you dan sebagainya tu, you kena ingat lah, mana benda tu tak boleh. Ya, you tak boleh letak anak you, tak boleh letak wife you. Kalau orang undang, orang bagi tahu isteri you cakap, you jangan pegang jawatan tu. Sebab nanti orang akan fitnah. Akan membuka ruang fitnah. Dan dari segi integriti tak berapa elok. Kalau you macam ni YB Chopi kenapa you tak nak fikir di luar kotak pemikiran biasa? Kenapa you tak nak berjiwa besar? Kenapa you mesti hentam? You mesti cakap benda ni adalah provokasi politik. Provokasi nak jatuhkan BN. Orang tak sentuh Adli pun. Tak ada siapa attack dia sekarang. Orang cerita, saya baca tu, saya pun tak ada siapa suruh saya cakap apa. Saya ni seorang yang alert. Mesej ke, Facebook ke, apa ke. Kalau saya nampak isu integriti je, memang saya tak diam lah. Jadi saya nasihatkan kepada YB Sofi, bertanding dengan sihat, berjiwa besar, fikir yang positif. Jangan tolak kritikan, jangan tolak pandangan, pendidikan. YB Sofi, none of us perfect. Saya tak perfect, you tak perfect. I throw the ball to the wall bounce back to me. So bila orang cakap, dengar. Pemimpin yang baik adalah pendengar yang baik. Jangan lakukan lagi. Jangan lakukan lagi. Saya tahulah mungkin ada pihak yang tak senang dengan you. Sebab masa you kerajaan, you jadi pengurusi ke apa benda di Jabatan Agama, Majlis Agama, saya tak tahu. Saya pernah dengar nama you sebenarnya. Saya pernah dengar nama you. Jadi you mungkin ada pegang apa-apa jawatan dekat situ lah. So masa tu semua orang dapat jawatan jadi ahli majlis. Hidup YB, we love you YB. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Masya Allah, anta hebat Syekh. Alhamdulillah, Masya Allah Syekh. Anta terbaik Syekh. Syukran Syekh, terbaik kepimpinan. Tengok sekarang. So hati-hati di jalan raya. Rambut sama hitam, hati lain-lain. So manusia ni ada dua rupa. Ada sesumpah. Lalang ramai. PH pegang, dia sapu. BN dia pegang, dia sapu. Tapi dia jadi lalang. Banyak orang macam tu tau. That's why you kena ambil orang yang integriti, berani, bercakap, semua orang dengar. Ada orang dia cakap senyap-senyap dalam selimut, dalam kamar. Orang yang cakap dalam selimut, dalam kamar, senyap-senyap, baling batu, sorok tangan ni bahaya. Orang yang cakap macam kami ni semua, live Satu Malaysia tengok, kami tak menipu. Sebab semua orang tengok, perhati, semua orang dengar. Kalau dapat pun satu tekanan, satu ugutan, satu penjumutan, saya. Sebab secara meluas. Banyak orang dia takut jawatan tak dapat, pelantikan tak dapat, mandat tak dapat, Tan Sri Datuk tak dapat, jadi ahli majlis tak dapat. Jadi mereka-mereka ni senyap-senyap, dia baling batu, senyap-senyap, dia cucuk sana, cucuk sini. Dia naik lah, Pakatan naik pun dia naik, BN naik pun dia naik, dia sapu. Tapi kalau orang yang menyerlah lebih baik daripada dia tikam depan, dia tikam daripada belakang, baling batu. Okey, YB Sofi, saya minta lebih berjiwa besar, positive visualization. You boleh menang apabila you tidak melawan atau you menerima. YB Sofi, you dengar cakap saya orang PR, saya tahu. You kena terima kenyataan. Macam Datuk Najib Razak, dia terlibat dalam skandal One Malaysia Dana. Dia kena terima, reda. Dan dia kena buat PC dan nyatakan sama dia dah bayar balik ke, dia dah selesaikan, dia insaf ke apa ke, dia nak lalui bagaimana. Kena buat, tapi jangan deny. Jangan ignore. Jadi bila you buat macam tu, rakyat tahu, rakyat akan benci you, pengundi akan benci you. The moment you professional, baik, sebenarnya saya terlepas pandang dan saya rasa mungkin dari segi aspek integriti benda itu tidak sesuai, saya minta maaf, dan apa pun bagi saya tidak akan berulang lagi dalam keluarga saya, diri saya dan siapa saja. InsyaAllah saya akan buat terbaik untuk cakap macam tu, okeylah. Kalau you tak nak terima, you nak gunakan pakatan, you kata ini adalah agenda korupsi, pelobi. Saya bukan pelobi BN.
UMNO, ya, pelobi PAS ke Bersatu tak ada. Tan Sri Muhyiddin tak pernah panggil saya, bosku pun tak pernah panggil saya, Yang Amat Perdana Menteri Ismail Sabri tak pernah panggil saya, Syamuddin, tak ada, siapa pun tak ada. Saya dengan duit kocik saya lah, hidup susah senang saya, saya tak pernah diberi satu sen pun dan saya takkan ambil satu sen pun. Saya bukan orang-orang yang menjilat, membodek, memakan dedak. Nasihat baik saya pada YB Sophie, jiwa besar, jangan lawan. You lawan benda yang orang cakap tentang integriti, you akan ada masalah. You trust me. Ya, pemimpin yang baik adalah pendengar yang baik. YB Sophie dengar cakap saya. With that, syukran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.